Selamat pagi semua. Selamat pagi Dr. Kita di sini untuk membincangkan eksploitasi harap sisi berbahaya. Seperti kita, bolehkah anda berikan gambaran kes? Okey, ini adalah maklumat tentang kes kita. Terima Berdasarkan maklumat yang kita dapat ni, kami telah menyekat hantaran yang dicakir mengandungi sisa berbahaya yang dieksport secara haram. Penemuan awal kami menunjukkan pelanggaran peraturan alam sekitar. Seterusnya, Peguam Siti sila memberi keterangan yang seterusnya. Hantaran itu kini ditahan di pelabuhan. Kami mempunyai rekod destinasi yang diinginkan. Tetapi, manifest tidak sepadan dengan kandungan yang sebenar. Sebelum kita meneruskan, saya ingin mengingatkan bahawa pelayan saya menafikan sebarang kesalahan. Kami perlukan bukti yang kukuh. Faham? Cak, mari kita mulakan analisis sampel dari hantaran itu. Kita perlu tentukan jenis sisa berbahaya dan sebarang risiko alam sekitar yang mungkin berlaku. Baik Dr. Nur, saya akan mulakan segera. Jadi kita akan mulakan dengan proses sampling untuk buktikan bahawa eksploitasi haram sisa berbahaya ini benar-benar berlaku. Jadi Syah, tolong jelaskan kepada pasukan tentang langkah-langkah tersebut. Baik. Pertama-tama, kita perlu mendapatkan sampel dari setiap bahagian bekas penghantaran tersebut. Alat sampel yang disediakan ini akan membantu kita untuk mengukur sampel tanah, air dan udara di sekitar kawasan yang berlaku. Bagaimana kita dapat memastikan sampel ini mewakili keadaan sebenar bekas penghantaran inspektor kita? Okey, kita akan memberi tumpuan kepada bahagian yang mungkin tercemar. Saya cadangkan kita ambil sampel dari sekeliling tong penyimpanan dan bekas pengangkutan. Selain daripada sampel permukaan tu, kita perlu mengumpul sampel udara untuk memeriksa kandungan gas dan juga bahan berbahaya yang terdapat dalam udara tersebut yang mungkin disebabkan melalui pergerakan angin. Jadi, kita juga perlu mengambil sampel dari bekas itu sendiri untuk memastikan kita mempunyai gambaran keseluruhan tentang kandungan yang kita kumpul tersebut. Adakah langkah-langkah ini memastikan boleh percayaan sampel? Peguam saya mahu pastikan proses ini tidak memihak kepada satu pihak. Okey, berkenan semua. Semua langkah ini kita akan jalankan secara teliti dan berlandaskan metodologi sains forensik. Jadi setiap sampel akan dirakam dengan teliti dan akan dijamin kepercayaannya sepanjang proses ini berlaku. Okey, mari kita lakukan kesimpulan ini dengan segera. Setiap langkah yang kita ambil sekarang akan menjadi kunci untuk membuktikan kesilapan dan pengeksportan ini. Bagus, mari kita perjelaskan lagi keadaan sampling yang akan kita gunakan untuk memastikan kebolehpercayaan hasil kami. Jadi Syah, tolong berikan perincian lanjut tentang proses ini. Baik, Doktor. Pertama-tama, kita akan mulakan dengan mengambil sampel tanah dari kawasan bekas penghantaran. Alat sampel tanah ini kita akan gunakan untuk menggali beberapa titik strategik, terutamanya di kawasan yang mungkin terdapat cecair atau tumpahan. Okey Syah, bagaimana dengan air? Adakah kita perlu mengambil sampel air di kawasan ini? Ya, Inspektor. Kita akan menggunakan botol sampling yang khas untuk mengambil sampel air tersebut dari saliran atau punca air yang berdekatan. Ini akan membantu kita menilai sama ada terdapat pencemaran yang berasal dari bekas penghantaran ataupun tidak. Selain daripada sampel tanah dan air, kita akan menggunakan alat pengumpul udara yang dilengkapi dengan penyaring khas. Ini membolehkan kita menganalisis kandungan udara tersebut di sekitar kawasan tersebut, terutamanya untuk mengenal pasti gas dan wap yang mungkin terkandung bahan-bahan yang berbahaya. Bagaimana dengan sampel dari bekas itu sendiri, Syah? Baik, betul. Kita akan menggunakan alat khusus untuk mengambil sampel dari bekas tersebut. Kami akan memilih beberapa bekas secara rawak untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Adakah langkah-langkah ini akan memastikan integriti hasil? Ya, Peguam Nazir. Kami akan menyalakan setiap langkah dengan teliti dan merakamkan setiap proses apa yang kami lakukan. Setiap sampel yang akan diawasi dengan ketat bagi memastikan integriti dan kesahihannya adil dan saksama.
Okey, baik. Mari kita mulakan dengan mengumpulkan sampel dari kawasan bekas penghantaran. Setiap ahli pasukan, pastikan anda merakamkan setiap langkah dan buat catatan dengan teliti. Syah, apa yang telah anda temui daripada hasil sampling yang baru saja kita lakukan? Ya, Dr. Nur. Ini adalah hasil daripada yang kami dapati daripada sampel tanah di mana kita menemui kandungan logam berat seperti merkuri dan kronium yang melampaui had yang telah dibenarkan. Jadi jelas menunjukkan bahawa pencemaran tanah yang signifikan di kawasan bekas penghantaran. Okey, itu menepati dengan pertimbangan kami. Bagaimana dengan sampel air, Syah? Sampel air menunjukkan kehadiran bahan kimia yang berbahaya seperti benzin, toluene yang jauh melebihi had yang telah dibenarkan. Ini boleh menimbulkan risiko serius terhadap sistem air tempatan. Dalam sampel udara, kita merasakan kehadiran gas beracun seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida. Ini menandakan bahawa bekas penghantaran tersebut mungkin mengeluarkan gas berbahaya di kawasan sekitar. Jadi, dengan semua ini, kita mempunyai bukti yang kukuh bahawa eksploitasi haram sisa berbahaya ini benar-benar berlaku. Tambahan pula, rekod penghantaran yang diberikan tidak sepadan dengan kandungan yang sebenar berbanding dengan pertuan fizik. Tapi bagaimana kita tahu bahawa pencemaran ini datang dari syarikat klien saya? Proses analisis ini membuktikan bahawa kandungan sisa berbahaya dari terbukti sepadan dengan jenis industri yang dikendalikan oleh syarikat klien anda. Jadi bukti ini bersama dengan ketidaksepadanan rekod penghantaran adalah asas pokok bagi kes ini. Okey, berdasarkan bukti ini, saya mencadangkan tindakan penguatkuasaan undang-undang segera terhadap syarikat Isha. Adakah kita mempunyai sebarang petunjuk tentang asal-usul sisa berbahaya ini? Kita perlu pastikan bahawa bukti yang kita perolehi ini benar-benar dikaitkan dengan syarikat yang kita telah siasat. Ya, Dr. Nur. Kita telah menghilangkan maklumat yang kita perolehi daripada hasil sampling tersebut dengan rekod aktiviti industri setempat. Terdapat kesesuaian yang jelas dengan jenis bahan kimia yang kita gunakan untuk oleh syarikat klien kita daripada sebuah Nazi tadi. Okey, berdasarkan analisis data Nisha, adakah kita dapat menentukan apakah sisa berbahaya ini berasal secara langsung dari syarikat tersebut? Meskipun kita tidak dapat menentukan asal-usul setiap sampel tersebut, tapi kesamaan yang ketara antara kandungan sampel dan bahan-bahan yang digunakan oleh syarikat tersebut menunjukkan bahawa kemungkinan besar pencemaran tersebut memang berasal daripada syarikat tersebut. Ini masih bersifat spekulatif. Kita perlukan bukti yang lebih kukuh. Sebenarnya, kami juga mengadakan beberapa jenis sampel lain, iaitu sampel fingerprint, di mana dari sampel fingerprint tersebut terdapat kita dapat mengetahui bahan kimia yang kita orang ambil dari sampel tersebut yang digunakan oleh syarikat tersebut. Kita boleh dengan melalui sampel fingerprint tersebut, kami boleh menganalisis fingerprint tersebut yang mengenal pasti corak unik bahan kimia yang terdapat dalam sampel. Ini boleh membantu kita untuk memastikan kesesuaian dan bahan-bahan yang digunakan oleh syarikat daripada klien sebuah Nazi tadi. Okey, baik. Lakukan analisis fingerprint tersebut, Syah. Kita perlukan bukti yang kukuh untuk mengaitkan pencemaran ini. Note, analisis fingerprint kimia tersebut menunjukkan kesesuaian yang sangat tinggi dengan bahan-bahan yang biasa digunakan oleh syarikat tersebut. Kita mempunyai bukti kukuh yang mengaitkan pencemaran ini dengan syarikat kegunaan. Okey, itu cukup untuk tindakan undang-undang. Mari kita arahkan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap syarikat ini. Kami akan merangka pembelaan untuk keadaan, tapi ini bukti yang kukuh untuk kes ini. Dengan bukti fingerprint ini, kita punya kaitan yang jelas antara sisa berbahaya dan syarikat industri Syakir. Jadi ini akan membantu proses undang-undang dan menangani kes pencemaran ini. Kesimpulannya, selepas melaksanakan analisis yang menyeluruh dan mengumpulkan bukti yang kukuh, kami yakin dapat mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat yang terlibat dalam eksploitasi haram sisa berbahaya ini. Pihak berkuasa Kastam telah menahan penghantaran yang disyariat ini
dan kami sedang melakukan proses penyitaan terhadap bekas penghantaran tersebut. Ini adalah langkah awal untuk menghentikan penyebaran pencemaran yang berpotensi berbahaya. Bagaimana dengan program C? Kami akan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa dan memastikan proses undang-undang berjalan dengan lancar. Meskipun begitu, kami mungkin juga ingin membincangkan penyelesaian di luar mahkamah. Walau bagaimanapun, penting untuk memastikan bahawa langkah-langkah pemulihan dan pencegahan dicapai. Pembersihan kawasan yang tercemar dan memastikan syarikat mematuhi piawaian alam sekitar akan menjadi faktor yang sangat penting dalam menyelesaikan kes ini. Saya juga mengesyorkan pemantauan lanjutan ke atas kes ini terhadap alam sekitar. Kita perlu memastikan bahawa langkah-langkah yang diambil mencukupi untuk memulihkan keseimbangan ekosistem di negara. Dengan ini, kita boleh menyatakan bahawa kita mempunyai keseluruhan bukti yang kukuh untuk mendakwa syarikat yang terlibat dalam eksploitasi haram sisa berbahaya ini. Proses undang-undang ini akan terus dijalankan untuk menegakkan keadilan dan memastikan kelestarian alam sekitar. Ya, betul. Dan kita akan terus memantau aktiviti syarikat ini untuk memastikan pematuhan mereka terhadap undang-undang alam sekitar di masa akan datang.